Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya kongsikan sebuah hadis sebagai tazkirah bagi diri saya dan juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 1162 dengan darjat hasan sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling baik akhlaknya kepada isteri-isteri mereka. Hadis ini pertama kali apabila saya membacanya lama dahulu, memang menarik perhatian saya. Bahkan saya teruja dengan hadis ini. Kenapa ya? Sebab lazimnya iman dan kesempurnaan iman lazimnya dikaitkan dengan akidah, dikaitkan dengan disiplin seseorang itu beribadah, dikaitkan dengan kesungguhan seseorang itu bertakwa kepada Allah. Tetapi dalam hadis ini ia dikaitkan dengan akhlak, ya. Dan aspek akhlak ni pada pengamatan saya, maaf jika salah, ada sesuatu yang agak kurang diberi penekanan dalam pendidikan Islam kita di Malaysia ini, ya. Kita dapat lihat ada sebahagian orang itu rajin solat awal waktu 5 kali sehari, atau bahkan pergi ke masjid, ke surau, tapi akhlaknya kurang sikit. Bab senyum tu kurang sikit, bab nak bertegur sapa dan berbincang dengan baik tu kurang sikit. Kalau macam saya bagi contoh tadi, pergi ke masjid untuk solat berjamaah 5 kali sehari, bagus. Tapi tengok cara mereka parking kereta tu macam mana. Sebab bila kita sebut tentang akhlak, itu melibatkan hal yang seperti juga cara mereka parking kereta, cara mereka parking motor ke, kan? Macam sebagai contoh, kalau solat Jumaat, okay, ramai ada apa kan? Banyak kereta, banyak motor. Tapi di tempat-tempat yang biasa saya pergi solat Jumaat, saya perhatikan di pintu masuk utama ataupun main entrance dekat gate itu bersusun mereka parking motor di situ, menyebabkan bila sudah habis solat ataupun bila kita nak masuk ke masjid, susah sebab banyak motor di situ. Bila kita nak keluar daripada masjid pun, bila solat Jumaat telah berakhir, susah nak keluar sebab bersusun motor di situ, ya. Sampai kadang-kadang saya ni terlintas, tak buatlah, terlintas macam nak tolak satu motor, dia akan jadi domino effect, jatuh tup. Jadi ini adalah perkara yang berkaitan dengan akhlak. Kenapa parkir motor di satu situasi, di satu lokasi yang menghalang keluar masuknya jemaah di masjid? Ini belum lagi kita ambil kira kalau ada kecemasan ataupun kebakaran, harap-harap tidak berlaku lah. Jadi ini satu contoh, ya, tentang akhlak. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja memberi penekanan tentang akhlak, tetapi menyebutnya sebagai seorang mukmin yang paling sempurna imannya, ya. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadis ini, ayuh kita mengambil iktibar, ayuh kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, ya. Kita sentiasa cakna, sentiasa alert tentang akhlak kita, dan ayuh kita sentiasa berusaha untuk memperbaikinya. Tidak ada orang yang perfect, tidak ada orang yang sempurna, tapi paling kurang kita berusaha untuk memperbaikinya. Baik, jika rangkap pertama memberi penekanan tentang berakhlak mulia secara umum, rangkap kedua hadis tadi pula memberi pengkhususan kepada siapakah yang patut kita memberi ataupun mempamerkan akhlak yang terbaik. Ya, secara umumnya kita memang dituntut untuk berakhlak baik, namun daripada ramai-ramai itu ada seorang yang patut kita memberi penekanan untuk berakhlak baik, yang ini kepada isteri kita sendiri. Kenapakah sedemikian? Okey. Sebahagian orang apabila di luar rumah akhlaknya terbaik, akhlaknya tip-top, orang sebut gentleman ke apa ke, kalau dia di pejabat ke, suka menolong, khasnya kalau melibatkan wanita, khasnya kalau melibatkan
pekerja pelatih, orang sebut apa, intern ke apa kan. Maksud saya di sini, katakan dia nampak ada staff perempuan tu buat kerja macam susah sikit, sendiri-sendiri dia pergi untuk menawarkan diri membantu. Kalau dia nampak ada staff wanita pergi ke pantry untuk nak buat minuman ke apa, belum apa-apa lagi dia sendiri offer untuk nak buatkan minuman. Kalau nampak ada staff wanita angkat fail berat ke, sendiri dia offer untuk tolong angkat fail berat tersebut. Tetapi orang yang sama ni, apabila balik ke rumah, totally opposite, 180 darjah. Dia tak nak tolong isteri dia, dia tak nak senyum kepada isterinya. Kalau dia pejabat, dia senyum je kepada semua orang, khasnya kepada staf wanita. Tetapi kalau di rumah, muka masam saja kan. Tak nak tolong, tak nak, kalau minta tolong pun 2-3 kali baru nak bergerak. Jadi ini antara sebab diberi penekanan untuk berakhlak baik kepada isteri. Kemudiannya, di rumah, ia adalah satu suasana ada 4 dinding. Ada 4 dinding dengan maksud orang tak tahu apa yang berlaku di dalam rumah. Maka bila orang tak tahu, tak ada siapa tahu, lalu orang yang tadi sangat baik di pejabat, sebab semua orang nampak dia sangat baik, di rumah dia menjadi 180 degrees, totally opposite ya. Betul-betul di sebaliknya. Maka ini antara sebab diberikan penekanan bahawa dalam rangka kita berakhlak baik, hendaklah ya berakhlak baik, ataupun yang paling patut kita berakhlak baik ialah terhadap isteri kita sendiri apabila di rumah, apabila tak ada orang nampak. Tetapi Allah tahu, Allah nampak ya. Jadi di situ jugalah yang sepatutnya kita ini berakhlak baik. Hadis tadi menyebut tentang sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada isterinya. Hadis ini, yang ini pendapat peribadi saya, hadis ini disampaikan pada zaman di mana kebanyakan wanita di rumah, kebanyakan isteri di rumah dan kebanyakan suami bekerja di luar rumah. Maka Rasulullah hendak para suami ini di luar rumah pun berakhlak baik, balik rumah pun hendaklah berakhlak baik. Khasnya apabila dalam suasana tertutup di rumah, tak ada orang nampak apa kan. Jadi hendaklah berakhlak baik kepada isteri. Sekarang ini, dalam zaman sekarang ini di mana sebahagian besar wanita juga bekerja di luar. Maka bagi saya hadis ini juga apply kepada para wanita, kepada para isteri. Mereka berakhlak baik apabila di luar rumah, di pejabat, di tempat kerja. Apabila balik rumah pun hendaklah juga berakhlak baik kepada suami. Okey, jangan pula di tempat kerja, di luar rumah berakhlak baik kepada kebanyakan orang. Tetapi apabila balik rumah, muka masam saja kepada suami. Kalau di tempat kerja, sentiasa senyum saja kepada rakan-rakan kerja, kepada staf apa, tapi balik rumah muka masam saja, ataupun apa-apa lain yang opposite lah. Jadi ini pendapat peribadi saya. Macam saya kata, hadis ini asalnya disampaikan oleh Rasulullah pada zaman kebanyakan lelaki di luar rumah. Jadi bila balik rumah pun hendaklah berakhlak baik. Namun, dalam suasana sekarang ini, ramainya wanita yang bekerja di luar rumah. Mereka hendaklah berakhlak baik di luar rumah, tetapi apabila balik rumah pun, hendaklah mereka berakhlak baik kepada suami masing-masing. Demikianlah sedikit tazkirah perkongsian saya. Apabila menyebut tentang akhlak baik ini, apabila kita sedang menonton video-video YouTube kan, di mana kita boleh letak akhlak baik tu kita boleh letak di ruangan komen. Ayuh kita sentiasa menjaga akhlak apabila memberi komen kepada mana-mana video ataupun mana-mana ustaz yang kita tidak bersetuju dengannya. Kalau kita tak setuju, kita bagi dalil, kita bagi hujah, kita bagi sebab kenapa tak setuju. Ayuh kita tinggalkan perkataan yang kesat, ayuh kita tinggalkan perkataan ataupun ayat yang buruk dan sebagainya. Ya, ini satu ruang di mana kita boleh berakhlak baik. Bukan saja apabila di YouTube saja, di channel saya, tetapi di mana-mana channel. YouTube ke, Facebook ke, kita baca, tonton, mana-mana ustaz yang kita tidak setuju, kita sampaikan apa yang tak setuju tu. Sebab saya pun kadang-kadang baca juga posting daripada ustaz lain ke, daripada video lain ke kan, sebab banyak orang forward pada saya suruh react, saya tonton juga. Tapi saya tidaklah mencela, mengkeji apa, tapi kita react dengan dalil, dengan hujah, dengan fakta, dengan ilmu ya. Maka ayuh kita mempraktikan berakhlak baik dalam semua suasana. Baik, demikianlah sedikit perkongsian. Moga-moga menjadi tazkirah kepada saya dan para penonton yang dikasihi Allah sekalian.
Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.